Astagfirullah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala wa jami'in والعاملين ولجميع مشايخنا خصوصا الإمام النووي والمسلمين والمسلمات لهم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Keduanya saya mohon maaf kerana tidak dapat meneruskan pada majlis yang lalu kerana ada masalah tertentu yang tidak dapat dielakkan. Dan Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang mulia, hari yang penuh barakah, yaitu hari Arafah. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi nikmat kesihatan kepada kita untuk meneruskan ataupun beribadah kepadanya dan memperbaiki dalam mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita menghidupkan ataupun memenuhkan hari-hari, ini hari yang mulia ini dengan banyakkan amal soleh. Seperti mana kita maklum, berpuasa, antaranya berpuasa sunat, yang mana Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim dan juga Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibnu Majah, yang mana hadis ini hadis sahih, yang mana Nabi SAW sabda melalui yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, siyamu yaumi Arafah ahtasibu. Dalam riwayat Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siyamu yaumi Arafah, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku mengharapkan kepada Allah. Yang mana harapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah mustajab. Allah terimalah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, mengharapkan dosa
diampunkan pada tahun lalu, was-sanata allati ba'dahu, dan diampunkan dosa yang akan datang. Itu 2 tahun Allah Ta'ala mengampunkan bagi sesiapa yang berpuasa di hari Arafah. Maka jangan sia-siakan, jagalah adab sepanjang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita untuk 2 tahun, insyaAllah. Baik. Baik, kita teruskan tanpa membuang masa, kita teruskan bacaan kita. Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala saya jelaskan. Clear? Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun fi ishtirat at-talaffuz bizikri hatta yu'taddu bihi. Itu fasal mengenai disyaratkan untuk talaffuz, yakni melafazkan, alhamdulillah, melafazkan zikir yang dibaca hatta yu'taddu bihi, supaya dikira ataupun dianggap sah. Qala i'lam anna al-azkar al-mashru'ah fi as-salah wa ghayriha wajibatan kanat aw mustahabbah la yuhsabu shay'un minha wa la yu'taddu bihi hatta يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. Imam Nawawi berkata, i'lam, ketahuilah, anna al-azkar al-mashru'ah, zikir-zikir yang disyaratkan, yang disyariatkan, fi shalah wa ghairiha, di dalam salat, seperti mana bertakbir, takbiratul ihram, ataupun takbir untuk salat, Allahu Akbar, dan tahmid, alhamdulillah, iaitu membaca tahmidlah, wa qiraatul Fatihah, dan baca surah Al-Fatihah, itu yang diwajibkan. Wa ghairiha, dan selainnya, wajibatan kanat atau mustahabbah, selainnya seperti haji dan juga umrah dan sebagainya. Wajibatan kanat atau mustahabbah, yang wajib, seperti baca Fatihah, baca bismillah, tasyahud, atau mustahabbah, ataupun sunat, la yuhsabu syai'un minha, tidak dikira, la yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi, yakni tidak dikira ataupun tidak dikira sebagai zikir, atau tidak dianggap sah, hatta yutalaffadha bihi, sehinggalah dia melafazkan melalui mulut dia, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekira-kira kadar dia sendiri mendengar di telinga dia, idza kana sahih as-sam'i, sekiranya dia sihat pendengaran dia, telinga dia sihat elok, la 'arida lahu, tanpa ada halangan selainnya. Kata dapat tidak, kita kena melafazkan. Kalau dalam solat, angkat takbir Allahu Akbar dengan suara yang jelas, baca Fatihah dengan suara yang jelas, itu kadar tidak terlalu kuat, tidak terlalu nyaring. Sekiranya kita solat secara berjamaah, dan sekiranya solat sunat, tidak masalah untuk nyaring, kira-kira tidak mengganggu orang lain. Itu kira-kira kadar dia mendengar di telinga dia sendiri. Kalau baca secara perlahan, yang tak mendengar tanpa didengar, maka tidak dikira sebagai sah, tidak dikira sebagai zikir. Ini tidak, kalam Imam Nawawi ini tidak menafikan zikir, yang zikir secara tersembunyi yang di dalam hati. Itu masalah lain. Ini masalah yang tidak mengesahkan sesuatu ibadat seperti solat dan sebagainya. Jelas. Kemudian faslun fi bayan ma sunnifa fi amalil yawm wal lailah. Imam Nawawi dalam fasal ini, Imam Nawawi ceritakan tentang apa yang karangan yang ditulis mengenai amalan seharian, siang dan malam. Siapa yang mengarang dan apa kitabnya. I'lam, ketahuilah, annahu qad sannafa
fi amal al-yawm wal lailah jama'atun min al-a'immah kutuban nafisah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya telah ramai di kalangan para ulama, di kalangan para imam telah mengarang, menyusun kitab amalan siang dan malam, kutuban nafisatan, kitab-kitab yang sangat berharga, sangat bernilai, nafisah. Rawa fiha ma dzakaruhu bi asanidihim al-muttasilah, yang mana mereka meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka tersebut, dan menyebut dalam kitab-kitab mereka tersebut bi asanidihim al-muttasilah, dengan sanad-sanad mereka yang bersambung. Mereka sebut satu persatu dengan secara detail. Itu adat bagi ulama hadis. Mereka tidak membuang sanad-sanad ulama terdahululah, ulama hadis yang terdahulu. Wa qarraquha min turuqin katsirah. Mereka mengambil riwayat tersebut dari, bahkan mereka meriwayatkan hadis tersebut dengan riwayat yang berbagai, dengan pelbagai cara, dengan banyak sanad. Contoh dalam satu hadis ada beberapa riwayat, ada beberapa sanad. Mereka meletakkan kesemuanya dalam kitab mereka tersebut. Wa min ahsaniha, dan di antara yang terbaik, karangan yang terbaik adalah Amalul Yawm wal Lailah, kitab yang bernama Amal al-Yawm wal Lailah, dari Imam Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Imam Nasa'i menyusun satu kitab Amalul Yawm wal Lailah. Wa ahsanu minhu, dan yang paling baik dia ni di sisi Imam Nawawi, wa anfasu wa aktsaru fawaid, yang paling bernilai, yang paling berharga, dan yang paling banyak faedah-faedah di dalam kitab tersebut adalah kitab sama juga tajuk Amalul Yawm wal Lailah, itu amalan seharian, siang dan malam, malam dan siang. Li sahibihi al-Imam Abi Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhum, ataupun lebih dikenali sebagai Imam Ibn Sunni. Dia juga mengarang satu kitab sama tajuk seperti mana Imam An-Nasa'i buat, itu Amalul Yawm wal Lailah. Qala wa qad sami'tu ana, yani Imam Nawawi kata, aku telah mendengar kesemua jami'a kitab Ibn Sunni, itu mendengar keseluruhan isi karangan kitab Ibn Sunni, ala syekhina al-Imam Al-Hafiz Abil Baqa Khalid ibn Yusuf ibn Sa'd ibn Al-Hasan radhiyallahu anhu. Qala akhbarana al-Imam Al-Allamah Abu al-Yumni Zaid ibn Al-Hasan ibn Zaid ibn Al-Hasan Al-Kindi sanata 200 wa 600. Qala akhbarana Syekh al-Imam Abu Al-Hasan Sa'd Al-Khair ibn Muhammad ibn Sahl Al-Ansari. Qala akhbarana Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Hamd ibn Al-Hasan Ad-Duni. Qala akhbarana Al-Qadhi Abu Nasr Ahmad ibn Al-Husayn ibn Muhammad ibn Al-Kassar Ad-Dinawari. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله تعالى عنه. Ini Imam Nawawi sebut sanad yang dia dapat daripada kitab Ibn Sunni. Dia kata apa? Imam Nawawi sebut, wa inna ma dzakartu hadzal isnad huna, adapun saya sebut isnad yang dibacakan tadi, li'anni sa'anqulu min kitab Ibn Sunni, sebab apa? Sebab Imam Nawawi kata, aku akan menakalkan kebanyakan li'anni sa'anqulu min kitab Ibn Sunni insyaallah ta'ala jumalan, sejumlah, itu sejumlah besar jugalah daripada kitab Ibn Sunni, itu dimasukkan ke dalam kitab Al-Azkar ni. Fa'ahbabtu taqdima isnadil kitab, maka aku lebih suka, aku lebih gemar untuk mendahulukannya, iaitu mendahulukan sanad-sanad tersebut di dalam kitab ini. Wa hadza mustahsanun 'inda a'immatil hadis wa ghairihim. Perkara tersebut ini menakalkan, menyebutkan sanad-sanad ini mustahsanun, lebih disukai, disanjung, digemari, 'inda a'immatil hadis.
di kalangan para ulama hadis wa ghairihim dan sebagainya. Wa innama khasastu dzikra isnadi hadzal kitab, adapun aku mengkhususkan secara khusus ini menyebut isnad ni dalam kitab ini bikaulihi ajma'al kutub, disebabkan sebab kitab Ibn Sunni ini ajma'al kutub fi hadzal fan, dia satu-satunya kitab yang mengumpulkan kesemua perkara yang diperlukan di dalam bidang ini, yakni bidang ilmu hadis. Imam Ibn Sunni susun elok, yang mana kesemua perkara yang diperlukan, yang perlu diketahui di dalam ilmu hadis, Imam Ibn Sunni sebut secara detail dalam kitabnya. Sebab itu Imam Nawawi lebih suka untuk mengkhususkan sebut isnad kitab tersebut. Wa illa fa jami'u ma azkuruhu fihi li bihi riwayatun sahihatun bi sama'atin muttasilah bihamdillah ta'ala illa syadzan nadir. Jika tidak, yang dia kata, kesemua yang aku akan sebutkan di dalam kitab-kitab, dalam kitab azkar ni, riwayatun sahihatun, adalah kesemuanya adalah riwayat yang sahih bisama'atin, yang mana aku sendiri yang telah mendengar kesemua hadis-hadis tersebut, muttasilah, dengan pendengaran yang bersambung kepada para guru-gurunya, alhamdulillah ta'ala, alhamdulillah, illa syadzan nadir, kecuali syadz, yakni hadis yang maksudnya hadis yang, kalau syadz maksudnya hadis yang berlawanan dengan sahih. Tapi syadz ni maksud di sini adalah hadis yang kata apa? Nadir, orang kata hadis yang jarang-jarang diriwayatkan oleh ulama yang lain. Famin zalik, di antaranya juga ma anquluhu min al-kutubil khamsah allati hiya usul Islam. Aku akan menakalkan daripada kitab-kitab yang 5, iaitu kitab hadis yang 5 ni, allati hiya usul Islam, yang mana telah dianggap sebagai paksi ataupun sendi dalam nas dalam Islam. Wa hiya sahihan lil Bukhari wa Muslim, iaitu hadis daripada kitab sahihan, iaitu dua kitab. Kalau disebut jelas sahihan, kita sudah maklum, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu kitab kedua yang paling sahih selepas Al-Quran, iaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian diikuti oleh Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Tirmizi, dan juga Sunan An-Nasai. Itu beberapa kali Imam Nawawi sebut, dia menakalkan daripada kitab Sahih Bukhari, Sahih dan Sahih Muslim, dan juga Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi, dan juga Sunan Nasai. Dan juga ada disebutkan lagi, wa min dzalik ma huwa min kutubil masanid was sunan. Dan aku juga menakalkan daripada kitab-kitab musnad dan juga sunan-sunan yang lain, seperti mana kitab Muwatta al-Imam Malik, dan wa musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, musnad Imam Ibn Ahmad Hanbal, wa Abi Awanah, wa Sunan Ibn Majah, wa Ad-Darqutni, wal Baihaqi, wa ghairiha min al-kutub wa min al-ajza' mimma satarahu insyaallah taala. Ini tak apa, ini tak ada masalah. Saya Imam Nawawi ada juga menakalkan sedikit sebanyak daripada kitab-kitab yang disebutkan tadi. Muwatta ni antara kitab yang terawal dalam pembukuan hadis-hadis yang dilakukan oleh Imam Malik. Dia orang yang pertama, kata saudara saya, beliau mengumpulkan hadis-hadis, tetapi dalam Muwatta banyak dicampurkan, tidak diasingkan sahih dan juga hadis yang lain. Imam Malik tak mengambil berat tentang masalah tersebut. Kemudian jelas faslun fi takhrij ahadits al-kitab, berkenaan dengan takhrij hadis-hadis, ini penentuan dalam sahih, sama ada sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Qala i'lam anna ma adhkuru fi hadzal kitab min al-ahadits
udhifuhu ila al-kutub al-mashhurah wa ghayriha mimma qaddamtuhu. Ketahuilah annama azkuruhu fi hadzal kitab min al-ahadits, apa-apa iaitu kesemua yang aku akan sebutkan di dalam kesemua hadis yang aku sebut dalam kitab ini, udhifuhu ila al-kutub al-mashhurah, aku akan sandarkan ataupun aku akan kaitkan ataupun hubungkan kepada kitab-kitab yang masyhur yang disebutkan tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, kitab-kitab yang masyhur. Wa ghairiha mimma qaddamtu, seperti mana telah disebutkan tadi. Summa makana min fi sahihai al-Bukhari wa Muslim atau fi ahadihima, adapun pada kitab hadis-hadis yang diriwayatkan daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, aqtasiru ala idafatihi ilaihima li husulil gharad wa huwa sihhatuh. Imam Nawawi tak sebut tentang status hadis. Jika mana beliau meriwayatkan daripada Sahih Bukhari Muslim, Imam Nawawi berpadah dengan menyebut riwayat daripada Bukhari dan Muslim tanpa menyebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Sebab apa? Lihusulil gharad wa huwa sihhatuh, sebab telah sampai matlamat gharad wa huwa sihhatuh, sebab fa inna jami'a ma fihi sahih, sebab kesemua hadis di dalam kedua-dua kitab tersebut adalah sahih tanpa khilaf di kalangan para ulama. Memadai mana Imam Nawawi sebut rawahul Bukhari wa Muslim, itulah memadai. Ataupun dalam istilah yang lain, kalau di kita pernah dengar tentang istilah muttafaqun alaih, itu dah jelas, itu adalah riwayat sepakat di kalangan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang kesahihan hadis tersebut. Jelas mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh kedua mereka lah. Wa amma ma kana fi ghairihima, adapun selain daripada kedua-dua kitab tersebut, seperti sahih seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi wan Nasa'i, kitab Muwatta dan sebagainya, fa udhifu ila kutubis sunan wa shibhiha mubayyinan sihhatahu wa husnahu, maka aku akan sandarkan kepada kitab-kitab yang diriwayatkan wa shibhiha mubayyinan sihhatahu wa husnahu au dha'fahu, aku akan menerangkan, menjelaskan kesahihannya ataupun hasan hadis tersebut ataupun dhaif. In kana fihi dha'fun fi ghalibil mawadhi', sekiranya aku akan jelaskan tentang status dhaif tersebut pada kebanyakan tempat-tempatnya. Wa qad aghfulu an sihhatihi wa husnihi wa dha'fihi, dan kadang-kadang aku juga terlupa untuk menyebutkan darjat atau status hadis tersebut, sama ada jenis sahih ataupun hasan dan juga dhaif. Biasalah manusia aghful, kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Wa'lam anna sunan Abi Dawud min aksari ma anqulu minhu, ketahuilah mana dia kata bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud banyak yang aku nakalkan di dalam kitab Al-Azkar ni. Wa qad rawaina anhu annahu qala, dan kami iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan bahwasanya Imam qala ni kembali kepada Imam Nasa'i. Zakartu fi kitab as-sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi dha'fun shadidun bayyantuhu wa ma lam azkur fihi shay'an fa huwa salih wa ba'daha asah min ba'd. Imam Nawawi kata, kami telah meriwayatkan daripadanya, iaitu daripada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud kata, zakartu fi kitab as-sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu, aku telah menyebutkan di dalam kitabku, iaitu kitab Sunan Abi Dawud ni, as-sahih, hadis-hadis yang sahih, wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu,
dan apa yang sederajat dengannya, iaitu sama status lebih kurang seperti hadis yang berderajat hasan, wa yuqaribuh, ataupun yang hampir-hampir dengan hadis dengan sahih. Wa ma kana fihi dha'fun syadid, adapun kalau ada hadis yang dhaif, yang syadid, dhaif yang kuat, bayantu, aku akan jelaskan, aku akan sebutkan. Wa ma lam azkur fihi syai'an, dan apa status yang aku tak sebutkan darjatnya, fahuwa salih, maka ia adalah salih, yakni boleh diterima, boleh dijadikan hujjah. Wa ba'daha asahhu min ba'd, dan kadang-kadang sebahagian daripada hadis yang aku tak sebutkan darjatnya, kadang-kadang itu adalah yang paling sahih min ba'd daripada yang lainnya. Hadza kalam Abi Daud. Ini adalah kalam Imam Abi Daud. Wa fihi fa'idatun hasanatun yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuhu. Dan padanya, ini pada kalam Imam Abu Daud tersebut, fa'idatun hasanah, ada faedah yang baik, yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuhu, yang mana sangat diperlukan sahibu hadzal kitab wa ghairuhu, ini pemilik kitab ini, Imam Nawawi, dan juga orang yang baca kitab ini. Wahia anna ma rawahu Abu Daud fi sunanihi wa lam yadhkur dha'fahu, yaitu apa yang diriwayatkan, kesemua apa yang diriwayatkan di Imam Abu Daud di dalam sunannya, wa lam yadhkur dha'fahu, dan tidak disebutkan tentang kedhaifan hadis, satu hadis, fa huwa indahu sahihun aw hasan, itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang bawah sikit padanya, iaitu hasan. Wa kilahuma yuhtajju bihi fil ahkam, dan kedua-duanya, ini hadis sahih dan juga hadis hasan, setelah sepakat para ulama boleh dijadikan hujah untuk di dalam hukum hakam. Fa kaifa bil fadail, apatah lagi di dalam tentang fadail amal, dalam kelebihan beramal ni sangat-sangatlah boleh dijadikan hujah. Fa idza taqarrara hadza, apabila hal ini menjadi satu ketetapan, itu maksudnya hadis yang Imam Abu Daud tak sebut tentang darjat dia, kita jelas itu, ambatara'aitahuna hadisan, dan apabila kamu melihat satu hadis min riwayat Abi Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaysa fihi tad'if, dan tidak ada padanya tad'if, Imam Abu Daud tidak melemahkan sesuatu hadis, fa'lam annahu lam yudha'ifhu, maka ketahuilah Imam Abu Daud tidak mendhaifkannya. Wallahu a'lam. Bukan maksud Imam Abu Daud terlalai ataupun terlupa. Maksudnya Imam Abu Daud kalau tak sebut darjah hadis tersebut, itu adalah jelas, itu adalah hadis sahih ataupun juga hadis hasan. Wallahu a'lam. Waqad ra'aitu an uqaddima, qala waqad ra'aitu an uqaddima fi awal al-kitab baban fi fadilati az-zikri mutlaqan. Di mana dia kata, aku melihat tentang keperluannya untuk mendahulukan di awal kitab ini baban, satu bab, fi fadilati az-zikri mutlaqan, pada menceritakan tentang kelebihan ataupun keutamaan berzikir secara mutlak. Azkuru fihi atrafan yasiratan tawti'atan lima ba'daha, yang mana aku akan sebutkan beberapa atraf, beberapa cabang, yasiratan, yang secara ringkas, tawti'atan lima ba'daha, yang mana ada sambung kaitnya selepasnya. Summa azkuru maqsud al-kitab fi abwabihi, kemudian aku akan sebut tentang maksud kitab ni secara terperinci di dalam babnya. Itu Imam Nawawi sebut, letakkan bab itu nama tajuk yang akan yang disebutkan tadi. Summa azkuru maqsud al-kitab fi abwabihi wa akhtimu kitab. Imam Nawawi mengkhatamkan, mengakhiri kitabnya, insya-Allah taala, bi babil istighfar, dengan bab istighfar. Bab yang last tadi Imam letak dalam kitab azkar ialah babul istighfar.
tafaulan bi an yuhtama lana bih, sebagai tafaul, sebagai optimis, sangkaan ataupun sempurna yang baik, bi an yuhtama lana bihi, dengan harapan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkhatamkan, mengakhiri kita, mengakhiri hidup kita dengan bihi, iaitu dengan istighfar. Wallahul muwaffiq. Allah sahajalah yang memberi petunjuk. Wabihi siqah, dan kepadanya lah kita letakkan kepercayaan. Wa alaihi tawakkul wal i'timad, dan kepadanya kita bertawakul, yakni bertawakal, dan i'timad, menggantungkan, meletakkan harapan. Wa ilaihi tafwid wal istinad, dan kepadanya lah kita berserah diri dan juga menyandarkan segala harapan. Itu selesai tentang fasal-fasal permulaan di dalam kitab Al-Azkar. Kalau kita boleh anggap sebagai buku panduan ataupun manual book dalam sebelum kita mula masuk ke dalam tajuk-tajuk yang lebih secara detail. Baik, kita masuk sikit berkenaan dengan tajuk babun mukhtasarun fi ahrufin mimma jaa fi fadli zikri ghaira muqayyadin biwaqtin, iaitu tentang bab mengenai ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan zikir, keutamaan berzikir, ghaira muqayyadin biwaqtin, tanpa ada keterikatan dengan waktu. Qala Allah Ta'ala, seperti mana telah dijanjikan oleh Imam Nawawi tadi, kata beliau akan menyebut tentang satu bab berkenaan dengan kelebihan, keutamaan berzikir. Qala Allah Ta'ala, wala dzikrullahi akbar. Maksud berzikir, sesungguh berzikirnya kepada Allah itu sangat besar. Besar selain daripadanya. Mengingati Allah maksudnya selain daripada Allah, kita berzikir kepada Allah itu lebih besar selain daripadanya. Wa qala ta'ala fazkuruni azkurkum, maka ingatilah aku, sebutlah aku, azkurkum, maka aku akan sebutkan kalian, sebutkan kamu. Maksud Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan azkurkum, yakni maksud Allah, sekiranya kita mengingati Allah, menyebut Allah, Allah akan mengingatinya dengan mengampuni dosa-dosa orang yang berzikir dan juga memudahkan urusannya. Wa qala ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, maksudnya kalaulah, yakni sekiranya dia, yakni falawla annahu kana minal musabbihin, sekiranya jika tidak kerana dia, yakni Nabi Allah Yunus alaihissalam, minal musabbihin, daripada mereka yang bertasbih. Tasbih di sini maksud orang yang berzikir ataupun yang banyak mendirikan solat. Sebab Nabi Allah Yunus sangat terkenal dengan orang yang banyak mendirikan solat. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika tidak kerana dia orang yang banyak berzikir, banyak solat, dia akan lalabisa fi batnihi, dia akan duduk di dalam perut ikan paus ila yaumi yub'atsun, sehinggalah pada hari kiamat. Panjang cerita tentang berkenaan dengan Nabi Allah Yunus. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Itu mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tanpa ada perasaan letih dan jemu. Itu pujian Allah kepada mereka yang banyak memuji Allah siang dan malam tanpa ada perasaan jemu. Qala wa rawaina, ini hadis yang pertama di dalam bab ini. Qala wa rawaina fi sahihai imam al-muhaddisin Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Itu Imam Bukhari. Nama penuh dia, nama asal dia
Muhammad ibn Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, lebih dikenali sebagai Imam Bukhari, nisbah kepada Bukhara, iaitu tempat kelahirannya dan juga tempat beliau wafat dan dimakamkan di sana. Bukhara ni terletak di, kata salah, di Kazakhstan sekarang, kalau tak salah saya, Kazakhstan. Dan dia bukan, Imam Bukhari bukan orang Arab kan? Kemudian wa Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi radhiyallahu anhuma, daripada Imam Muslim ibn al-Hajjaj. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kedua-duanya, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bi asanidihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dengan sanad-sanadnya, sanad-sanad daripada kedua-duanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu Abdurrahman ibn Sakh ala al-asah min nahwi 30 qawlan. Yang bersambung sanad-sanad mereka kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu Abdurrahman ibn Sakh. Nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakh. Itu pendapat yang paling sahih. Terdapat lebih kurang 30 lebih khilaf di kalangan para ulama tentang nama Abu Hurairah, nama Sayyidina Abu Hurairah ini. Tapi yang paling sahih adalah Abdurrahman ibn Sakh, seorang sahabat yang berasal daripada Yaman. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, selepas peperangan Khaybar. Dia pergi kepada Nabi selepas pada peperangan Khaybar dan masuk Islam. Dan ada dia mengatakan beliau masuk Islam di dalam perjalanan beliau ataupun di negara dia sendiri, dalam perjalanan menuju kepada Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau bersama dengan Nabi hanya sekitar 4 tahun, lebih kurang 4 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, berbanding daripada sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Beliau lah paling banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab beliau adalah orang yang sentiasa bersama dengan Nabi siang dan malam. Sebab beliau adalah al-Suffah. Al-Suffah ni adalah mereka yang tidak ada tanggungan, yang tidak ada kerja, hanya duduk bersama dengan Nabi. Apa yang Nabi makan, itulah yang mereka makan. Disebabkan itulah beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Walaupun tempoh beliau bersama dengan Nabi hanya lebih kurang 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Ini lebih kurang 4 tahun saja. Kemudian wahwa aktsaru sahabah hadisan, beliau antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wa hadha al-hadith akhiru shay'in fi sahih al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalimatan khafifatan 'ala lisan, dua perkataan khafifatan 'ala lisan, yang sangat ringan di mulut, sangat ringan di lidah, itu terlalu mudah untuk kita menyebutkannya. Saqilatan fil mizan, yang mana teramat berat di sini, maksud ganjaran pahalanya tersangat berat, fil mizan, di timbangan, di neraca kelak. Habibatan ila Rahman, yang sangat disukai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Iaitu dengan kita mengucap dua kalimah sahaja tersebut, iaitu subhanallah wa bihamdihi, iaitu
Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dengan segala kepujian. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Sangat mudah untuk disebut, tapi ganjarannya sangat besar, sangat berat di timbangan kelak. Wa hadzal hadis akhiru syai'in fi sahih al-Bukhari. Hadis ini diletakkan yang paling last sekali di dalam Sahih Bukhari. وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. Hadis yang terakhir di dalam Sahih Bukhari, sebab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu disunatkan, disyaratkan apabila kita mengakhiri, kita berada di dalam satu majlis, kita mengakhiri dengan tasbih subhanallah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tasbih dan bertahmid dan juga istighfar. Dan disebut dalam sebuah hadis yang maksudnya bermaksud apabila kamu berada di dalam satu majlis yang mana dalam majlis tersebut kamu banyak melakukan kesilapan, banyak cakap benda-benda yang sia-sia, dan sebelum kamu berpisah mengakhiri majlis tersebut, kamu mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan diampunkan segala dosa-dosa kamu sepanjang di dalam majlis tersebut. Sebab itu Imam Bukhari meletakkan hadis subhanallah bihamdi subhanallahil azim di akhir sahihnya sebagai tafaul, sebagai optimis dengan hadis tersebut. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah ta'ala inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah bihamdih. Dan Imam Nawawi meriwayatkan daripada sahih Muslim daripada Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, yani Abu Dzar Al-Ghifari, nama sebenarnya Jundub ibni Junadah. Itu pendapat yang masyhur. Ada mengatakan Jundub ibni Abdullah dan sebagainya. Tapi yang masyhur Jundub ibni Junadah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah taala. Nak tak aku sebut bagi tahu kepada kamu bi ahabbil kalam, tentang ucapan yang paling disukai Allah oleh Allah taala. Inna ahabbal kalam ila Allah, sesungguhnya kalam, ucapan yang disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dengan segala kepujian. Itu sangat mudah untuk kita beramal. Itu antara kelebihan yang Allah Taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit amalan tapi ganjarannya sangat besar, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka beruntunglah, ucapkanlah syukur, alhamdulillah, kerana kita dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak ada lagi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi bihamdihi. Dalam riwayat yang lain ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami afdal, apa ucapan yang afdal? Ya, maksudnya ucapan yang disukai oleh Allah, yang paling afdal. Qala mastaqallahu li malaikatihi, itu ucapan yang dipilih, yang dipilih Allah kepada para malaikatnya ataupun hambanya. Subhanallah bihamdih, yaitu subhanallah bihamdih. Sebab para malaikat ketika mana pada permulaan Allah Ta'ala bagi tahu kata nak menjadikan khalifah di bumi, para malaikat
tak setuju. Dalam surah Al-Baqarah kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu nak menjadikan padanya itu pada di bumi man yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka yang merosakkan wa yasfiku dima dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan sedangkan kami ni, para malaikat kata, kami ni nusabbihu bihamdik, kami memuji dan memuji kamu, mensucikan dan memuji kamu, yani Allah, wa nuqaddisu lak, dan mentakdis, menyucikan kamu, ya Allah. Itu dalilkan pada itulah. Nabi sabda subhanallah bihamdih, itu ucapan yang paling baik, yaitu subhanallah bihamdih. Maka perbanyakkanlah ucapan tersebut. Baik, dah terlebih masa. Masa terlalu singkat. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari Rabu. Esok kita nak ayam. Kita nak solat Aidil Adha, maka kita tangguhkan kepada hari Rabu, InsyaAllah. Baik. Mohon maaf apa yang terlebih, apa yang kurang, apa yang tersasul, itu adalah kelemahan daripada saya. Apa yang baik adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selamat kullu am wa antum bi khair. Selamat hari raya saya ucapkan kepada semua sidang musyahidin. Terima kasih atas perhatian sudi menonton pengajian pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu pada waktu yang sama, insyaAllah. Dan kita akhiri dengan bersalawat pada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كل عام وأنتم بخير. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Mohon maaf salah silap. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.